Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk minggu ini kita akan belajar masih lagi bab 2 iaitu 2.4 ciri-ciri zaman air batu akhir. Okey, dalam subtopik ini objektif pembelajaran yang akan dapat diperolehi pada akhir pembelajaran ini adalah menghuraikan ciri-ciri zaman air batu. Yang kedua, menyenaraikan kepentingan sikap yang perlu diamalkan dalam menjaga alam sekitar. Okey, apakah ciri-ciri zaman air batu? Okey, ciri-ciri zaman air batu, okey, ciri fizikal bumi, permukaan air laut membeku dan sebahagian besar bumi telah diliputi oleh salji. Okey, manakala aras laut pula, permukaan air laut juga membeku, paras laut rendah dan pulau bersambung dengan tanah besar. Ciri yang ketiga adalah suhu. Suhu dunia pada ketika ini masih sejuk dan kawasan kutub dan benua Eropah dipenuhi oleh salji. Ciri yang keempat pula adalah binatang dan binatang-binatang ini tinggal di kawasan tanah pamah yang sejuk dan terdapat badak dan juga mamut. Manakala ciri dari segi tumbuhan pula, tumbuhan yang hidup pada zaman ini adalah tumbuhan utamanya adalah rumput dan juga pokok renek. Dan ciri yang terakhir adalah kehidupan manusia. Manusia pada zaman ini hidup secara nomad dan mereka juga memburu binatang. Nomad bermaksud berpindah randah. Jadi, kehidupan manusia pada zaman ini, mereka hidup berpindah randah untuk mencari kawasan persekitaran yang lebih bersesuaian untuk mereka tinggal. Soalan kebat bagi subtopik 2.4. Kepentingan bersyukur dengan alam ciptaan Tuhan. Apakah kepentingan kita bersyukur dengan alam ciptaan Tuhan? Yang pertama, sebagai tanda kewujudan dan kebesaran Tuhan. Yang kedua, kita wajib menjaga alam sekitar agar kebersihan dan keindahannya dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Dan yang ketiga, kita perlu bersyukur dengan alam ciptaan Tuhan. Kenapa? Kerana alam ciptaan Tuhan ini penting sebagai sumber makanan, minuman dan juga alat perhubungan. Seterusnya, kita pergi kepada subtopik 2.5 iaitu perubahan zaman air batu akhir. Objektif bagi pembelajaran subtopik ini adalah di akhir pembelajaran ini, murid akan dapat menganalisis kesan perubahan zaman air batu. Dan yang kedua, menilai kepentingan masa lalu, kini dan hadapan dalam kehidupan. Dalam subtopik ini, kita akan lihat perubahan zaman air batu akhir. Perubahan zaman air batu akhir berlaku apabila perubahan suhu yang meningkat pada zaman air batu akhir dan kesannya berlaku terhadap bentuk fizikal dan hidupan di bumi. Kita akan lihat perubahan pada zaman air batu akhir adalah bentuk fizikal bumi berubah. Seterusnya, membentuk sungai dan juga tasik. Selain daripada itu, binatang yang wujud pada zaman Pleistosen juga semakin pupus. Dan
pada zaman air batu akhir juga, manusia mula menyesuaikan aktiviti harian mereka dengan perubahan iklim. Dan bumi mengalami perubahan iklim. Bumi mengalami perubahan iklim ini bermaksud bumi yang daripada terlalu sejuk kepada sederhana sejuk. Perubahan cuaca bumi yang daripada terlalu sejuk berubah kepada sederhana sejuk disebabkan oleh radiasi bumi, yang mana radiasi bumi ini berlaku daripada sinaran matahari dan pemanasan yang berlaku kepada bumi. Jadi menyebabkan perubahan suhu ataupun perubahan cuaca di bumi berlaku. Perubahan zaman air batu, kita akan dapat lihat pada peringkat awal, perubahan zaman air batu, glasier ataupun pencairan air batu telah mengubah bentuk fizikal bumi. Perubahan paras air laut juga berlaku dengan kedalaman 100 meter. Apabila paras air laut telah meningkat, menyebabkan pembentukan tasik air tawar dan juga bentuk saliran sungai juga turut berubah. Selain itu, berlaku kepupusan haiwan yang hidup pada zaman Pleistosen, contohnya mammoth, sloth dan juga harimau bintang. Dan seperti yang cikgu bagi tahu tadi, manusia juga perlu menyesuaikan diri mereka dengan perubahan iklim dan manusia bergerak, mula bergerak dari benua Afrika, mereka bergerak ke benua Eropah dan juga benua Asia. Maksudnya mereka berpindahlah, berpindah dari benua Afrika ke benua Eropah dan juga benua Asia, disebabkan oleh suhu yang sudah tidak lagi terlalu sejuk. Dan akhir sekali, iklim bumi berubah disebabkan berubah daripada terlalu sejuk kepada sederhana sejuk. Ini disebabkan oleh berlakunya kegiatan radiasi bumi. Ini yang merupakan penyebab utama kepada peningkatan suhu bumi. Soalan kebat bagi subtopik ini. Nyatakan kepentingan sikap yang perlu diamalkan dalam menjaga alam sekitar. Macam mana? Apakah sikap yang perlu kita amalkan? Bagaimana cara untuk kita menjaga alam sekitar? Yang pertama, kita boleh berjimat ketika menggunakan elektrik dan juga air. Seterusnya, kita juga boleh mengadakan aktiviti gotong royong membersihkan kawasan persekitaran untuk kita menjaga alam sekitar. Selain daripada itu, kita juga boleh mengadakan aktiviti penanaman semula pokok. Dan kita juga perlu memastikan bekalan keperluan manusia tidak terjejas. Dan akhir sekali, kita perlu mendapatkan bekalan air yang bersih dan tidak tercemar. Subtopik yang seterusnya iaitu kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Objektif bagi subtopik ini adalah membincangkan kesan perubahan di Asia Tenggara pada masa lalu, kini dan hadapan, dan menyenaraikan usaha-usaha memelihara dan memulihara alam sekitar. Perkembangan zaman air batu memberi dua kesan penting kepada
Asia Tenggara. Okey, yang pertama kita dapat lihat kenaikan paras laut di pentas Sunda, dan yang kedua pergerakan manusia di sekitarnya. Okey, kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Okey, sebelum 10,000 tahun dahulu, okey, Asia Tenggara merupakan kawasan tanah pamah yang luas terbentang dan menghubungkan kawasan daratan dengan kepulauan yang dikenali sebagai pentas Sunda. Okey, sekiranya kamu lihat dalam buku teks, kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat 38. Okey, pentas Sunda. Okey, buku teks ada menunjukkan peta pentas Sunda. Okey, pentas Sunda ini adalah kawasan tanah pamah yang menghubungkan kawasan daratan dengan kepulauan. Okey. Dan kepulauan Sumatera, Jawa dan Borneo berada di atas pentas Sunda. Okey, ketiga-tiga kepulauan ini berada di pentas Sunda. Dan kawasan yang dihubungkan melalui daratan menyatukan Burma, Thailand, Laos, Kemboja, Vietnam, Semenanjung Malaysia, Singapura dan juga Borneo. Okey, dan kecairan air batu berlaku pada peringkat akhir zaman Holosen, menyebabkan terjadinya sungai dan juga tasik di Asia Tenggara. Perkembangan ini juga mempengaruhi pembentukan Selat Melaka, Teluk Siam dan juga Laut Jawa. Okey, kesan kecairan air batu di zaman Holosen di Asia Tenggara. Okey, kesan yang pertama adalah tenggelamnya pentas Sunda. Okey, dan mewujudkan kepulauan seperti Sumatera, Jawa, Borneo pada hari ini. Dan selain daripada itu, terbentuk juga sungai dan juga tasik, serta pembentukan Teluk Siam, Selat Melaka dan Laut Jawa, dan pergerakan manusia di sekitar Asia Tenggara. Dan Asia Tenggara menjadi tumpuan mamalia bersaiz besar dan sederhana. Okey, soalan hebat bagi subtopik ini adalah usaha-usaha untuk memelihara dan memulihara alam sekitar. Okey, apakah usaha untuk kita memelihara dan memulihara alam sekitar? Okay, yang pertama, kita boleh mengadakan aktiviti gotong royong. Okay, selain daripada itu, kita juga boleh mengadakan kempen alam sekitar seperti kempen Cintailah Sungai kita. Okey, seterusnya kita juga boleh mengadakan aktiviti penanaman semula pokok. Okey, selain daripada itu, media massa juga boleh membuat liputan meluas tentang kempen, program atau usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan atau pihak swasta. Okey, malahan, kerajaan juga boleh mewartakan hutan simpan dan taman negara untuk memelihara dan memulihara alam sekitar. Okay. Akhir sekali, kerajaan juga boleh menggalakkan penggunaan baja organik bagi menggantikan penggunaan baja kimia dalam aktiviti pertanian. Okey, cikgu harap kamu dapat faham tajuk yang telah kita bincangkan tadi. Okey, dan kamu juga boleh menyiapkan kerja yang diberikan oleh cikgu.
Semoga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum.